KPM. Hai murid-murid, kita berjumpa lagi untuk sambungan topik gerakan jisim. Adakah anda masih ingat kepada cikgu? Ya, sayalah Cikgu Sanbagawali Subramaniam dari SMK Pendamaran Jaya, Pelabuhan Klang. Dah boleh ingat? Cikgu di sini sentiasa bersedia untuk membimbing murid-murid mempelajari mata pelajaran geografi. Murid-murid, mari kita imbas kembali tajuk-tajuk yang telah cikgu ajar sebelum ini. Ya, betul tu. Sebelum ini, cikgu sudah pun mengajar tajuk 8.1 konsep dan jenis gerakan jisim diikuti dengan 8.2 faktor-faktor yang mempengaruhi gerakan jisim. Selain dari itu, kita juga telah mempelajari tentang proses kesotan tanah, aliran lumpur dan tanah runtuh yang berlaku, iaitu subtopik 8.3. Nampaknya murid-murid sudah mula mengingat kembali topik-topik sebelum ini. Bagi episod kali ini, kita akan selesaikan subtopik 8.4 dan 8.5 iaitu kesan aliran lumpur dan tanah runtuh di Asia Tenggara serta langkah-langkah mengurangkan risiko berlakunya gerakan jisim. Cuba murid-murid beri perhatian kepada objektif pembelajaran kita pada hari ini. Objektif pertama ialah murid-murid akan dapat mengenal pasti dan menerangkan kesan gerakan jisim yang berlaku di sekitar Asia Tenggara. Objektif kedua ialah murid-murid akan dapat menghuraikan langkah-langkah yang diambil untuk mengurangkan kesan gerakan jisim terhadap manusia dan alam sekitar. Bagaimana? Sudahkah murid-murid bersedia untuk menjelajah topik hari ini? Cikgu harap seperti biasa anda telah pun bersedia dengan buku teks, buku nota dan alat tulis. Sekiranya belum, cikgu berikan sedikit masa untuk anda bersedia. Mari kita teruskan. Murid-murid boleh membuka muka surat 109 dalam buku teks Geografi KSSM tingkatan 4 yang bertajuk Kesan Aliran Lumpur dan Tanah Runtuh di Asia Tenggara. Mari kita mulakan pelajaran hari ini. Baiklah, cikgu nak tanya, pernah tak murid-murid membaca surat khabar atau mendengar berita tentang kejadian aliran lumpur atau tanah runtuh yang berlaku di sekitar Asia Tenggara? Sebelum kita teruskan, mari kita sama-sama menonton klip video ini. Pada 5 Jun lalu, gempa bumi bermagnitud 5.9 skala Richter berpusat berdekatan Gunung Kinabalu. Cikgu rasa murid-murid pasti terkejut melihat kejadian aliran lumpur dan tanah runtuh tadi. Lebih-lebih lagi apabila melihat kesan kejadian tersebut terhadap manusia maupun alam sekitar. Okey murid-murid, setelah menonton video tadi, rasanya murid-murid sudah pun mendapat satu gambaran tentang pelbagai impak negatif terhadap manusia dan alam sekitar akibat gerakan jisim. Mari kita lihat dahulu di antara kesan-kesan yang berlaku terhadap manusia akibat aliran lumpur dan tanah runtuh. Ya murid-murid, antara kesan yang paling ketara berlaku ialah yang pertama, manusia kehilangan nyawa akibat gerakan jisim. Seperti yang telah kita pelajari dalam episod kita yang lalu, tanah runtuh dan aliran lumpur adalah dua gerakan jisim yang berlaku dengan sangat cepat. Kedua-dua gerakan ini juga berlaku secara tiba-tiba tanpa sebarang amaran.
Tanah runtuh dan aliran lumpur yang berlaku di cerun bukit menyebabkan tanah menimbus mangsa yang kebetulan berada di sekitar kawasan kejadian. Tanah runtuh dan aliran lumpur juga akan menimbus rumah-rumah yang dibina di cerun bukit atau berhampiran dengan kaki bukit. Cuba anda lihat gambar ini. Kejadian aliran lumpur telah berlaku di sebuah perkampungan di Myanmar pada tahun 2019. Punca aliran lumpur tersebut ialah hujan lebat semasa musim monsun. Tragedi tersebut telah meragut 41 nyawa. Contoh seterusnya ialah projek pembinaan yang pesat di Bukit Antarabangsa, Ampang pada tahun 2008 yang telah mengakibatkan tragedi tanah runtuh. Kejadian ini telah mengorbankan 4 nyawa. Selain itu, 9 orang pekerja pembinaan turut terkorban apabila menjalankan projek pembinaan lebuh raya berkembar Pulau Kukus, Pulau Pinang pada tahun 2018. Mereka kehilangan nyawa apabila ditimbus tanah. Tragedi-tragedi tersebut menunjukkan bagaimana pelbagai projek pembangunan yang dilakukan oleh manusia untuk memajukan negara juga memberi pelbagai impak negatif terhadap manusia dan alam sekitar. Keadaan ini berlaku mungkin kerana kontraktor yang mengejar masa serta cuba menjimatkan kos pembinaan lalai dan kurang memberi perhatian kepada langkah-langkah keselamatan yang seharusnya diambil semasa projek pembinaan berlangsung. Kelalaian ini mendedahkan kawasan projek-projek pembinaan kepada risiko tanah runtuh dan aliran lumpur. Selain itu, fenomena alam seperti ribut membawa hujan yang lebat. Hujan lebat mempercepatkan lagi kejadian tanah runtuh serta aliran lumpur, seperti yang murid-murid lihat tadi di Myanmar. Kesan kedua ialah kemusnahan harta benda dan infrastruktur. Murid-murid, lihat gambar seterusnya. Kejadian ini berlaku di Jalan Mahameru, Kuala Lumpur pada tahun 2014. Runtuhan tanah di kawasan perumahan telah memusnahkan harta benda seperti rumah dan kenderaan. Selain itu, pelbagai infrastruktur awam seperti jalan raya turut mengalami kerosakan. Keadaan menjadi lebih rumit apabila bekalan air dan elektrik turut terputus bila ditimbus tanah atau lumpur. Kesan seterusnya ialah kemusnahan tanaman. Ya, murid-murid, tanah runtuh yang berlaku di cerun-cerun bukit boleh menyebabkan kemusnahan tanaman hawa sederhana akibat aliran lumpur dan tanah runtuh. Para petani terpaksa menanggung kerugian akibat kerosakan kepada tanaman. Contohnya, banjir lumpur di Ringlet dan Lembah Bertam, Cameron Highlands akibat penerokaan tanah haram telah memusnahkan tanaman di kawasan tersebut. Satu kejadian tanah runtuh dilaporkan berlaku di Jalan Yon Dalaman, Genting Highland Bentong pada Selasa, 5 November. Runtuhan dipercayai berlaku sesudah hujan lebat kira-kira jam 5 petang mengakibatkan laluan utama. Kesan seterusnya pula ialah kesesakan lalu lintas. Ini adalah kerana aliran lumpur yang melimpah ke atas jalan raya menyebabkan lalu lintas tergendala. Kerosakan kepada jalan raya menyebabkan jalan ditutup untuk kerja-kerja membaik pulih. Keadaan ini menyebabkan kesesakan lalu lintas yang teruk. Akhir sekali, tanah runtuh dan aliran lumpur juga akan menjejaskan aktiviti manusia.
Keadaan-keadaan yang cikgu sebut di atas tadi iaitu kerosakan jalan, bekalan air dan elektrik yang terputus akan menjejaskan aktiviti manusia. Boleh tak murid-murid nyatakan di antara masalah yang bakal dihadapi? Ya, benar. Ramai yang lambat sampai ke tempat kerja. Ya, betul juga tu. Murid-murid pun akan lambat sampai ke sekolah. Apa lagi kesan yang murid-murid boleh fikirkannya? Betul, kemusnahan rumah akan memerlukan kos tambahan untuk dibaiki. Pelbagai kegiatan ekonomi di kawasan yang mengalami tanah runtuh atau aliran lumpur juga akan tergendala, seperti pertanian dan perlombongan. Kerja hanya boleh disambung semula selepas kawasan itu dibaik pulih. Baiklah murid-murid, jika anda lihat kesan terhadap manusia sememangnya menakutkan, terutamanya bila melibatkan kehilangan nyawa. Cikgu harap murid-murid akan mempunyai rasa empati terhadap mereka yang terjejas dengan tragedi tanah runtuh atau aliran lumpur. Sekiranya murid-murid terdengar berita tentang kehilangan nyawa akibat tanah runtuh, sedekahkanlah doa buat mereka yang telah meninggal dunia. Jika ada peluang, buatlah kutipan derma untuk membantu mangsa tanah runtuh atau aliran lumpur. Sebagai rakyat Malaysia, kita harus sama-sama mempunyai sikap bertanggungjawab terhadap masalah yang dialami oleh penduduk lain yang tinggal di negara kita. Okey murid-murid, sekarang kita lihat pula kesan aliran lumpur dan tanah runtuh terhadap alam sekitar. Cuba anda lihat gambar seterusnya. Apa yang anda nampak? Ya betul, gambar menunjukkan perubahan landscape. Longgokan tanah di kaki bukit serta pergerakan jisim tanah mengubah pandangan di situ. Landscape asal kawasan itu terus berubah dari sebuah kawasan bukit yang penuh dengan tumbuh-tumbuhan nan hijau, kini tinggal tanah berwarna perang dengan dahan-dahan patah dan akar pokok yang terdedah. Pasir, lumpur, tanah dan batu-batuan yang terhakis berlonggok di kaki bukit. Keadaan tanah yang tidak stabil juga membahayakan hidupan liar di persekitaran. Kesan seterusnya ialah pencemaran air. Pada pandangan murid-murid, ke manakah longgokan tanah atau lumpur itu akan mengalir? Ya murid-murid, tanah dan lumpur tersebut akan mengalir masuk ke dalam sungai. Tanah, pasir, kelodak dan lumpur yang masuk ke dalam sungai akan menyebabkan air sungai menjadi keruh dan kotor. Air sungai yang tercemar akan menjejaskan hidupan akuatik seperti ikan dan udang. Satu lagi kesan yang ketara terhadap alam sekitar ialah kemusnahan habitat flora dan fauna. Jika murid-murid perhatikan imej yang cikgu paparkan, pasti murid-murid akan nampak salah satu kesan yang ketara terhadap alam sekitar ialah kemusnahan habitat flora dan fauna. Gerakan jisim yang menumbangkan pokok-pokok menyebabkan flora dan fauna kehilangan habitat. Hidupan liar di kawasan tersebut seperti monyet, ular dan burung akan kehilangan tempat tinggal. Kemusnahan habitat flora dan fauna seterusnya akan membawa kepada kepupusan flora dan fauna. Ya murid-murid, kejadian tanah runtuh
dan aliran lumpur juga boleh membawa kepada kepupusan flora dan fauna. Hidupan liar yang terperangkap dalam kejadian tanah runtuh dan aliran lumpur akan tertimbus dan menyebabkan spesies tersebut terancam. Tumbuhan gunung yang unik seperti Rafflesia dan periuk kera akan turut terancam kerana tertimbus di bawah tanah runtuh dan aliran lumpur. Baiklah murid-murid, apa kata kalau cikgu menguji minda anda untuk melihat sejauh mana pemahaman murid setakat ini? Okey murid-murid, nyatakan 2 kesan terhadap manusia apabila berlaku tanah runtuh atau aliran lumpur. Betul tu murid-murid. Apabila kita menjawab soalan aras rendah, kita hanya perlu menyenaraikan jawapan, iaitu mengorbankan nyawa, memusnahkan harta benda atau infrastruktur, kemusnahan tanaman, kesesakan lalu lintas, menjejaskan aktiviti manusia. Baiklah murid-murid, mari kita teruskan dengan bahagian kedua pelajaran hari ini, iaitu langkah-langkah mengurangkan risiko berlakunya gerakan jisim. Murid-murid bolehlah merujuk kepada buku teks geografi muka surat 111. Murid-murid, kesedaran terhadap risiko tanah runtuh dan aliran lumpur akan membantu pelbagai pihak untuk mengambil langkah-langkah yang sewajarnya untuk mengurangkan kesan terhadap manusia dan alam sekitar. Kita harus mengambil berat tentang langkah-langkah mengurangkan risiko berlaku gerakan jisim supaya kita sentiasa berwaspada. Bab peribahasa, menyesal dahulu pendapatan, menyesal kemudian tidak berguna. Antara langkah yang boleh diambil ialah: pertama, menanam tanaman tutup bumi di cerun-cerun bukit. Tanaman seperti rumput dan kekacang akan membantu menstabilkan tanah di kawasan yang kekurangan tumbuhan. Selain dari itu, kita juga boleh menggalakkan para petani untuk menereskan cerun-cerun bukit untuk menjalankan kegiatan pertanian. Cuba lihat bagaimana petani di Pulau Jawa dan Filipina menereskan cerun-cerun gunung berapi untuk menanam padi. Pertanian berteres bukan saja membantu mengelakkan hakisan tanah, malah dapat mengurangkan risiko tanah runtuh. Satu lagi langkah pencegahan ialah pembinaan gabion. Pernah tak murid-murid melihat struktur gabion? Murid-murid boleh lihat dalam gambar yang dipaparkan. Gabion dibina dengan mengisi batuan ke dalam sangkar atau jejaring dawai untuk kawalan hakisan dan mengelakkan runtuhan ke atas jalan raya atau lebuh raya. Sungkupan plastik juga merupakan satu langkah pencegahan gerakan jisim, terutamanya di kawasan yang kurang litupan tumbuhan. Sungkupan plastik akan membantu mengelakkan kemasukan air hujan ke dalam tanah dan mengelakkan pergerakan turun tanah secara tiba-tiba. Langkah pencegahan lain yang sesuai ialah membina sistem perparitan di lereng-lereng bukit yang curam. Pembinaan sistem perparitan di lereng bukit dapat mengurangkan takungan air serta penyusupan air ke dalam tanah. Maka, risiko kejadian gerakan jisim dapat dikurangkan. Baiklah murid-murid, pernah tak murid-murid lihat cerun yang disimen di sepanjang lebuh raya? Mungkin murid-murid pernah melihat tetapi tidak tahu fungsi atau peranannya. Ya murid-murid, langkah penyimenan cerun dapat mengurangkan risiko gerakan jisim. Apabila cerun bukit disimenkan,
dan dibuat lubang-lubang kecil untuk aliran keluar air, cerun tersebut akan menjadi lebih stabil. Media massa juga boleh memainkan peranan dengan menyiarkan kempen kesedaran alam sekitar. Kempen-kempen kesedaran mampu menyedarkan masyarakat tentang kepentingan menguruskan cerun untuk mengurangkan kejadian gerakan jisim. Cikgu ingin mengambil kesempatan ini untuk menekankan betapa pentingnya mata pelajaran geografi. Geografi bukan saja untuk memberi ilmu tentang alam, tetapi juga memberi kesedaran tentang kepentingan memelihara dan memulihara alam sekitar dengan sempurna. Salah satu langkah yang paling berkesan ialah penguatkuasaan undang-undang. Denda yang berat atau tindakan memenjara pesalah pasti akan dapat mengurangkan kegiatan-kegiatan seperti penerokaan di cerun-cerun bukit tanpa langkah keselamatan yang sewajarnya. Wah, begitu cepat masa berlalu ya. Setakat ini, murid-murid telah pun mempelajari tentang yang pertama, kesan gerakan jisim ke atas manusia dan alam sekitar, serta yang kedua, mengenal pasti langkah-langkah mengurangkan kesan gerakan jisim. Cikgu harap murid-murid dapat memahami dan menghayati apa yang telah cikgu sampaikan. Sebelum cikgu mengakhiri pelajaran pada hari ini, marilah kita menguji minda untuk topik hari ini. Sila lihat gambar di sebelah. Murid-murid, nyatakan kesan gerakan jisim ke atas alam sekitar. Tepat sekali jawapan anda. Pencemaran air, perubahan landscape, kepupusan flora dan fauna, kemusnahan habitat flora dan fauna. Soalan seterusnya ialah terangkan langkah-langkah yang boleh diambil untuk mengurangkan kesan gerakan jisim. Bagus murid-murid, nampaknya anda masih ingat bagaimana menjawab soalan aras sederhana, iaitu memberi huraian kepada fakta. Contoh jawapan bagi soalan tadi ialah menanam tanaman tutup bumi untuk menstabilkan cerun. Anda juga boleh menjawab seperti berikut. Membina gabion untuk menghalang tanah runtuh memasuki jalan dan membahayakan nyawa pengguna jalan raya. Okey murid-murid, bagaimana kalau cikgu tukarkan soalan tadi kepada soalan aras tinggi? Cuba murid-murid jawab soalan ini. Sebagai seorang pegawai di Jabatan Kerja Raya Malaysia, cadangkan langkah-langkah yang boleh diambil untuk mengurangkan risiko berlakunya gerakan jisim di sepanjang lebuh raya. Ini jawapannya ya. Selaku seorang pegawai di Jabatan Kerja Raya Malaysia, saya akan mengadakan kempen kesedaran alam sekitar untuk menyedarkan masyarakat tentang pentingnya pengurusan kawasan cerun yang berkesan. Contohnya, kempen penjagaan cerun oleh Jabatan Kerja Raya. Sekiranya murid-murid mampu menjawab sebegini, memang hebatlah anda kerana memberikan jawapan yang lengkap dengan fakta, huraian dan contoh. Baiklah murid-murid, cikgu ingin mengemas kembali objektif pembelajaran kita pada hari ini. Pertama, murid-murid telah dapat mengenal pasti kesan aliran lumpur dan tanah runtuh di Asia Tenggara, dan kedua, murid-murid berjaya menjelaskan langkah-langkah yang boleh diambil untuk mengurangkan risiko berlakunya gerakan jisim. Harapan cikgu ialah topik gerakan jisim ini
dapat memberi kesedaran kepada murid-murid tentang keseimbangan yang harus dicapai antara pembangunan negara dan penerokan sumber untuk menjamin keselamatan manusia dan kelestarian alam sekitar. Okey murid-murid sekalian, kita sudah pun sampai ke penghujung rancangan pada hari ini. Cikgu berharap agar apa yang cikgu sampai hari ini telah membantu anda memahami topik gerakan jisim dengan lebih jelas. Sehingga kita berjumpa lagi pada masa dan hari yang lain. Terimalah salam sayang dari saya, Cikgu Sanba. Bye.